cita-cita serta harapan, semua bermula di sini. Bersama anda setiap langkah, profesional dan beretika, meraih generasi yang berjaya. Teknologi pendidikan, pengurusan perniagaan, kesihatan, kecantikan, rekaan. Geomatika, kejayaan di tangan anda. Geomatika, GUC. Geomatika, kehidupan lebih bermakna. Geomatika, GUC. Baiklah, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam PKP 2.0. Alhamdulillah, syukur dengan izinnya dapat lagi kita bertemu di dalam sesi FB Live pada pagi ini bersama saya, Atira, moderator anda. Jadi apa khabar semua penonton, khususnya kepada anda yang tengah menjalani proses pembelajaran online di rumah sekarang. So saya harap anda dalam keadaan sihat dan sejahtera, baik-baik saja semuanya. Okey, sebelum saya memperkenalkan para panel jemputan kita pada hari ini, kami bawakan bukan seorang tetapi dua orang untuk anda. Okay. Jadi kita sedia maklum bahawa pandemik COVID-19 ni yang melanda negara dan juga dunia sekarang banyak merubah corak dalam pelbagai bidang, dan Geomatika University College juga tidak terkecuali dalam mengendalikan hal inilah. Okay. Kalau dulu kita masih lagi mempunyai pilihan khususnya kepada para pelajar untuk bergerak ke kampus tu daripada rumah ataupun di asrama lah, ataupun daripada asrama. Jadi tetapi kini disebabkan risiko penularan jangkitan, semuanya dah berubah. Seperti yang kita tahu dan sedia maklum, situasi pembelajaran sekarang semuanya dalam talian saja ataupun online daripada peringkat tadika sehinggalah universiti. Sesuai sangat dengan tajuk FB Live kita pada hari ini, iaitu Bicara Santai Campus Reopening, bersediakah anda? Tanpa membuang masa lagi, saya memperkenalkanlah, okay, kita punya panel jemputan yang pertama, iaitu Associate Professor Isma Hasimah binti Ismail sebagai Senior Assistant Vice Chancellor Academic dan Industrial. Dan juga panel kita yang kedua adalah Puan Nur Razian binti Abdul Malik, iaitu sebagai Assistant Vice Chancellor Student Affairs dan Alumni. Apa khabar Prof Isma dan juga Puan Nur Razian? Alhamdulillah, baik. Selamat datang ke kita punya studio FB Live dan terima kasih kerana sudi sangat untuk meluangkan masa bersama kami pada hari inilah. Okey, jadi sebelum kita nak teruskan sesi ni, kita nak kenal lah dulu dengan para panel jemputan kita. Okey, mungkin dengan Prof Isma dulu. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kerana jemput saya pada hari ini. Okey, saya Senior Assistant Vice Chancellor untuk bahagian akademik dan industri. So, saya sebenarnya dengan JUC ni dah lama lah, dah lebih daripada 10 tahun kalau ikutkannya. So, harapnya saya dapat membantu untuk berkongsi lah kita punya topik pada hari ini. InsyaAllah sama-sama kita tunggulah kejap lagi kan apa yang kita nak kongsi. So macam mana pula dengan jemputan kita yang kedua, Puan Nur Razian? Okey, saya Puan Nazian. Kalau dekat Geomatika ni biasa panggil Puan Yan, kalau student-student. So dah lama dah lah dengan student ni. So sekarang ni saya memegang jawatan sebagai Assistant Vice Chancellor untuk hadapan pelajar dan juga alumni. Saya pun rasa lebih kurang sama lah dah berkhidmat di Geomatika ni since 2010 lagi lah. So insyaAllah untuk hari ni terima kasih lah jemput kami berdua untuk sama-sama kita kongsi kepada para penonton hari ni. InsyaAllah sama-sama. Okey.
itulah dia sedikit pengenalan mengenai panel jemputan kita. Ada 2 orang dekat sini, dua-duanya merupakan expert ataupun pakar di dalam topik yang kita nak bincangkan pada hari ini. Okey, jadi kepada anda yang sedang menonton, jangan lupa untuk klik button follow, like dan share di laman social media kami. Kita ada Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, kita ada TikTok, kita ada juga LinkedIn. Jadi kalau nak kemukakan soalan dengan lebih detail, maksudnya bolehlah layari kita punya website iaitu di www.geomatika.edu.my ataupun pergi saja ke channel Telegram kita iaitu Geomatika UC. Kalau maksudnya agak-agak tak ada masa nak pergi ke website, boleh tinggalkan sahaja soalan-soalan di ruangan komen dan kita punya pegawai pendidikan akan hubungi anda dengan segeralah. Okey. Okey, dari tahun 2016 lagi sebenarnya kita dah tahu dah sedia maklum bahawanya GUC telah membuat blended learning. Betul. Iaitu gabungan di antara pengajaran dan pembelajaran secara online dan offline. Betul. Menggunakan medium portal lah. Okey, tapi sejak-sejaklah wabak ni pandemik COVID-19 ni merebak, okey, ada dekat negara kita. Jadi kaedah yang kita gunakan tu untuk mengatasi masalah-masalah ni kita dah ada. Contohnya seperti grup WhatsApp, kita juga ada LMS Portal, ada juga online tools seperti Webex, kita ada Zoom, Google Meet dan juga lain-lain lah. Dan kaedah ini digunakan mengikut keupayaan pelajar dan sumber yang sedia ada lah. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya ajukan soalan pertama kepada Prof Isma dulu. Okey, zaman sekarang kita tahu pembelajaran secara online tu kemungkinan agak sukar sedikit berbanding dengan pembelajaran secara bersemuka sebelum ni. Jadi apa agaknya jalan penyelesaian yang boleh memudahkan mereka ni belajar? Okey. So seperti yang kita selalu dengar rungutan daripada pelajar, contohnya macam susahnya belajar secara online ni apa semua kan. So daripada orang kata daripada situ nampak macam mungkin lah dia orang rasa macam belajar secara online ni tak sama seperti belajar secara face to face sebelum ni, sebelum pandemik melanda ni. So mungkin dia rasa macam belajar di rumah tu lain. Belajar secara online ni beza sebab dia berada di rumah bukan berada di kampus, tak nampak lecturer apa semua kan. So sebenarnya kalau dari aspek lain sebenarnya pembelajaran secara online ke ataupun secara offline ke sebenarnya sama. Cuma sekarang ni yang membezakannya adalah medium pembelajaran tu. Okey, sebenarnya apa yang diorang belajar, hasil pembelajaran yang diorang dapat semasa sesi pembelajaran secara online ataupun secara offline adalah sama sebenarnya. Mungkin medium je lah yang berbeza. Okey, so kita fahamlah macam bila COVID-19 ni melanda, tak ada orang pun yang macam tahu kan benda ni nak datang bila apa semua. So mungkin sekarang ni para pelajar masih lagi orang kata dalam keadaan yang cuba nak menerima norma baru dalam pembelajaran ni sebenarnya. So pembelajaran secara online ni sebenarnya membantu juga sebab diorang boleh mengikuti sesi pembelajaran tu menggunakan teknologi yang ada sekarang, contohnya smartphone. Contoh pembelajaran secara online yang kita buat secara Zoom pun ada apps dia dekat handphone kan, selain daripada laptop ataupun di komputer lah. Macam tu. Maksudnya para pensyarah dan juga pelajar hanya perlu mengadaptasi lah bagaimana cara pembelajaran ni secara online dan kena dengan norma baharu sekarang. Ini juga termasuk macam kreativiti pensyarah tu pun penting juga. Macam mana cara dia nak handle kelas supaya nampak sama macam yang dia belajar secara offline face to face lah. Macam tu. Okey. Jadi para penonton ataupun pelajar boleh take note lah apa yang Prof Isma kata tadi tu, cuba mengadaptasi cara norma baharu pembelajaran sekarang. Okey, mungkin ini adalah kaedah yang boleh membantu anda dalam belajar lah, macam mana nak susun jadual, nak bahagikan masa untuk bagi jadi rasa shock sikit dalam belajar. Okey, jadi dengan adanya
Oh, maafkan saya. Okey, pada 1 Februari 2021 yang lepas, okey, pihak Kementerian Pengajian Tinggi iaitu KPT telah mengeluarkan satu kenyataan tentang kemasukan pelajar ke kampus yang secara bersemukalah yang akan berkuat kuasa pada 1 Mac 2021. Jadi kalau menurut Puan Azian sendiri daripada pihak Hak Ehwal Pelajar, boleh tak jelaskan sedikit tentang 6 kategori pelajar, sebab mungkin ada di antara pelajar-pelajar di luar sana tertanya-tanya lagi, apakah 6 kategori ni sebenarnya? Okey. Pertama sekali sebagai saya yang orang kata kita yang bekerja di dalam sektor pendidikan ni ataupun IPT ke IPTS tu, rasanya memang rasa lega lah bila KPT umumkan tentang reopening lah, maksudnya kemasukan semula ke kampus yang berkuat kuasa mulai 1 Mac ni, boleh secara fizikal ke kampus. So kita macam rasa macam lega. So kita boleh tengok lah student pun boleh tengok lah, boleh dah sampai dah kat college kan. Okay. So untuk 6 kategori ni sebenarnya ini antara 6 kategori yang berkeperluan lah. Berkeperluan di sini. Untuk kategori pertama ni adalah pelajar yang memerlukan orang kata praktikal ataupun program-program pembelajaran diorang memerlukan amali, penggunaan lab, studio untuk hands on punya learning lah. Okay. Yang kedua adalah pelajar yang tinggal ataupun di kawasan persekitaran yang kurang kondusif dengan kaedah pembelajaran online ataupun mungkin dia berada di kawasan agak pendalaman di mana mungkin jaringan internet tu kurang, maksudnya nak sampai ke dia tu agak sukar. Okey, pelajar yang dari kategori ketiga ni adalah pelajar asasi foundation dan juga pelajar diploma yang sedia ada di kampus. Maksudnya dia tak balik lah waktu PKP ni, dia tak balik ke rumah ataupun ke negeri dia. So dia still ada di kita punya tempat penginapan di asrama kita. Dan untuk kategori keempat ni adalah semua pelajar antarabangsa yang sedia ada dan yang baharu, kecuali yang daripada United Kingdom lah. Yang tu kita still lagi belum mendapat kebenaran untuk menerima pelajar-pelajar daripada UK. Untuk yang sedia maklum, kita ada lebih kurang dalam 30 lebih negara kita punya pelajar yang akan sampailah ke Jumatika insyaAllah. Ramai. Yang sedia ada pun dah ada dah. Yang sedia ada ni memang tengah online lah sekarang ni. Cuma yang daripada UK ni kita memang belum dapat kebenaran lagi. Okey, untuk kategori pelajar yang kelima adalah pelajar OKU. Dia orang kata orang kurang upaya lah ataupun golongan istimewa lah. Maksudnya golongan istimewa ni kita tak boleh nak ajar dia tu secara online. Maksudnya dia kena dapat keprihatinan yang lebih lah, okay, dengan pesara. Maksudnya engage tu kena lebih. So yang ni pun kita lihat kategori ni kategori yang memang perlu untuk pulang semula ke kampus kita. Dan untuk kategori keenam ni adalah kategori pelajar yang menduduki ataupun mengambil peperiksaan antarabangsa, MUET ataupun apa sahaja jenis peperiksaan daripada badan profesional. Itulah dia 6 kategori yang dibenarkan untuk kemasukan pada 1 Mac ni. Okey, bagaimana pula macam Puan Azian cakap tadi lah, kita dah nyatakan 6 kategori. Antara 6 kategori ni, kategori mana yang merupakan majoriti yang pulang ke kampus GUC lah? Kategori yang mana satu? Okey, untuk makluman semualah, di bahagian Hal Ehwal Pelajar kita juga menjalankan orang kata survey ni kepada semua pelajar kita tentang kebersediaan diorang. Betul kita saya tu kebersediaan diorang ni untuk pulang ke kampus. Dan kebanyakan daripada feedback yang kita terima tu adalah kebanyakan itu adalah pelajar-pelajar yang daripada kategori 1. Kategori 1 ni yang kategori tadilah yang memerlukan praktikal, amali, kena masuk lab. So feedback daripada kategori 1 ni kebanyakannya diorang rasa kalau online ni diorang macam rasa tak sampai benda tu kan. Mungkin kalau dia face to face secara fizikal dia boleh tengok, mungkin lecturer tu boleh buat demonstrasi yang lebih, orang kata boleh tengok live benda tu kan. Memang dalam online pun boleh, cuma mungkin orang kata dia nak dapat dia punya experience tu kurang sampai. So kebanyakan sekarang ni feedback kita dan juga kita mengenal pasti kategori yang pertama ni adalah yang paling tinggi lah, kategori pertama ni.
Okey. Jadi kepada pelajar GUC yang kalau yang sedang menonton sekarang ni, dengar penerangan daripada Puan Azian, okey, bolehlah nanti kembali semula ke kampus, berjumpa dengan pensyarah kan, untuk tengok live apa benda yang sebenarnya apa yang benda yang anda perlu buat dari segi amalinya, praktikalnya. Tapi sabar dulu, bukan sekarang. Nanti satu hari bulan nanti baru boleh masuk. Okey. Jadi soalan seterusnya, dengan ada teknologi canggih sekarang, semuanya kita tahu berada hanya di hujung jari saja. Okey, yang jauh pun memang akan terasa sangat dekat. Okey, mungkin ada segelintir daripada pelajar kita mempunyai masalah-masalah seperti kuota internet tak cukup, data tu tak kuat lah, tak sampai, ataupun peranti tak cukup, sehingga kan ada yang bergilir-gilir dengan adik-beradik menggunakan peranti tersebutlah untuk online kelas ni. Jadi sejauh mana pula keberkesanan media pembelajaran online ni antara pensyarah dan juga pelajar? Kalau boleh Prof Isma terangkan sikit. Okay, so di GUC seperti yang diceritakan di awal tadi, kita menggunakan banyak medium untuk sesi pembelajaran secara online ni. Contoh kita ada guna Webex, Zoom, Google Meet, yang orang kata boleh membantu untuk pensyarah gunakan untuk sampaikan kelas secara atas talian. Okay, selain daripada itu juga kita galakkan pensyarah buat grup dengan student. Maksudnya grup melalui WhatsApp ataupun Telegram ke. So bila ada je macam soalan yang macam ada tak faham ke, nak tanya lebih lanjut dengan pensyarah, so student boleh gunakan medium tu sebagai medium untuk orang kata engage dengan lecturer, tanya lagi soalan. Macam biasa kalau sebelum pembelajaran online ni, sebelum ni macam belajar secara face to face yang student boleh ada di kampus, dia orang boleh jumpa dengan lecturer kan, pergi bilik lecturer, jumpa, tanya soalan apa semua, discuss. Tapi kita sekarang ni kita kena ubah sikit, so gunakan medium yang disediakan tadi tu. Maksudnya WhatsApp group atau apa-apa sahajalah yang digunakan oleh pensyarah untuk orang kata student dapat berkomunikasi lebih lagi dengan pensyarah. Okay, so selain daripada itu juga di GUC kita ada gunakan menyediakan satu platform khas yang kita panggil GeoLMS. So ini adalah sebenarnya orang kata platform untuk pengurusan pembelajaran untuk pelajar. So dalam GeoLMS ni sendiri, pensyarah akan muat naik semua nota, assessment untuk student mengikut topik-topik yang diorang akan ajar per week. Maksudnya macam sama macam kelas yang saya cakap tadi, maksudnya pengendalian kelas tu sama seperti time belajar secara bersemuka. So minggu ni kita nak belajar apa, minggu depan nak belajar apa. Dalam LMS tu pun sama juga penyusunan dia. Kalau kita dah masuk minggu keempat katakan, so student akan nampak apa benda yang diorang akan belajar dalam minggu keempat tu. Okay, macam yang tadi kata macam kalaulah ada isu internet kan, yang kata macam tiba-tiba hari ni tak boleh nak join kelas lecturer. Okay, jangan risau sebabnya kita memang ada minta untuk lecturer buat backup. Maksudnya bila dia buat kelas online dengan pelajar tu, kita akan record. So recording yang diorang buat untuk kelas online tu, diorang akan upload masuk ke dalam LMS. Jadinya pelajar yang tertinggal ni boleh rujuk balik ataupun tengok balik sesi pembelajaran tadilah. Dan kalau ada apa-apa yang macam nak tanya balik apa semua, gunakan medium group tadi tu. So maksudnya pembelajaran still boleh berjalan seperti biasa. Macam tu. So saya rasa macam tak ada isu tertinggal kelas lah dekat sini sebenarnya. Tak ada alasan untuk tertinggal kelas sebenarnya. So apa yang penting adalah kita perlu lebih fleksibel lah. Kata macam new normal sekarang ni kan, dan sesi pembelajaran ni kita kena lebih fleksibel. Lecturer dan student pun kena sama-sama orang kata bagi kerjasama antara satu sama lain untuk orang kata yang paling penting adalah hasil pembelajaran yang kita nak capai tu dapat. Kita lecturer dapat sampaikan dekat student dan student dapat terima apa benda yang dia patutnya belajar dalam satu-satu subjek tu lah. Okey, maksudnya dah dari segi maksudnya pensyarah pun dah buat kerja dia, pelajar pun dah buat kerja dia, maksudnya kita dapat mencapai satu kepuasan dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi dia macam kerjasama yang kena kuat lah antara dua pihak. Okey. Jadi seterusnya kalau menurut Puan Nur Azian sendirilah, ramai dalam kalangan pelajar kita ni mereka sangat teruja untuk kembali ke kampus.
tak sabar katanya nak jumpa pensyarah, nak jumpa kawan-kawan kan. Dan ada kalanya mereka ni terlupa yang kita ni sebenarnya berada di dalam keadaan pandemik COVID-19. Jadi menurut pihak Hal Ehwal Pelajar sendirilah kan, bagaimana untuk menguruskan 6 kategori pelajar ni apabila mereka tiba saja di GUC, bermula daripada pendaftaran, kemasukan dan juga sehingga melapor dirilah. Dan sebelum Puan Azian teruskan dulu, okey, kita boleh saksikan video SOP yang telah disediakan. Okey, itulah dia sedikit bingkisan video SOP yang telah disediakan oleh pihak GUC seperti mana yang anda lihat. Semua SOP tu kita memang ikutlah daripada pihak MKN sendiri okey, kita tak ada tambah, kita tak ada kurangkan, memang itulah dia. Okey. Jadi okey, kita boleh sambunglah tadi kan. Soalan kita terpotong sekejap dengan video tu. Okay, kita boleh teruskanlah dengan tadi soalan dia pasal SOP, macam mana kita kendalikan 6 kategori ni kan. Kategori ni. Untuk PKP kali ni, kita sebenarnya kita punya kalender akademik sebenarnya telah pun bermula pada Januari yang lepas. So jadinya sewaktu PKP tu student kita memang sudah pun mendaftar secara online lah. Okay. Tetapi untuk PKP yang kedua ni dalam tempoh masa masih lagi berjalan semester tu, so jadinya selepas kita dapat yang kebenaran untuk buka semula kampus tu, so pertama sekali yang bahagian Hal Ehwal Pelajar kita jalankan adalah kita mengenal pasti dulu 6 kategori ni. Kita kenal pasti dulu pelajar-pelajar mana yang kita nak benarkan balik ni. So pertama sekali adalah kita kenal pasti dulu student-studentnya lah dengan maklumat-maklumat yang diberikan daripada fakulti di Jematika. Okay, selepas itu kita akan senaraikan pelajar ni dan kita akan kenal pasti diorang ni dari kawasannya mana. Macam sekarang ni PKP kita ada setengah yang PKP, ada yang PKPB. Dan ada yang dah sekarang ni macam semalam dah extend sampai 4 Mac. Betul. Kan kita punya ni tetapi kalau untuk kemasukan ni sebenarnya kita still valid lagi sebenarnya kita punya orang kata kebenaran tu, sebab ada juga di bahagian Hal Ehwal Pelajar kita terima panggilan daripada pelajar, daripada ibu bapa, sebab dia kata kami ni dah jadi PKP pula kan. Sebelum ni mungkin dah PKPP, jadi PKP pula balik. So macam mana, adakah valid kebenaran untuk kemasukan semula tu. So saya nak nak menyebarkan maklumat di sini, kebenaran tu still lagi valid, masih lagi sah lah untuk digunakan oleh para pelajar dan juga untuk makluman kepada ibu bapa semula. So jadinya pelajar-pelajar ni yang mana kita dah kenal pasti daripada 6 kategori ni, pelajar ni akan daripada kawasan PKP dan juga PKPB, diorang ni wajib menjalani orang kata tempoh pengasingan. Tempoh pengasingan ni di mana bahagian Hal Ehwal Pelajar telah pun menguruskan tempat ataupun untuk diorang ni diasingkan lah. Maksudnya kalau diorang balik semula ni pun diorang tidak boleh masuk terus ke kampus. Maksudnya tak boleh masuk terus ke kelas. Tak boleh masuk ke kelas lagi. Jadinya diorang kena, sebab tu kita punya kemasukan tu adalah berfasa, berperingkat. Dan pergerakan tu adalah bermula pada pertengahan bulan ni lah, Februari. Sebabnya dia tak boleh masuk nanti terus datang 1 Mac tu, terus masuk kelas. Dia tak boleh. So untuk yang PKP kali ni, kebenarannya adalah kita buat secara berfasa, berperingkat kemasukannya,
dan para pelajar yang daripada PKP dan PKPB ni perlu menjalani tempoh pengasingan dulu selama 10 hari. Oh, 10 hari. 10 hari. Pada 10 hari, lepas 10 hari tu kita akan buat saringan semula. Adakah mereka ni bergejala ataupun tidak ke. Kalau bergejala, kita akan uruskan untuk rawatan yang seterusnya lah. Seperti mana SOP yang telah ditetapkan. Yang mana yang orang kata tidak ada apa-apa, orang kata masalah kesihatan ataupun tidak ada gejala apa, itu kita akan benarkan untuk baru dia boleh masuk semula ke kampus. Okey. Macam mana pula kalau dengan itu kalau boleh saya katakan itu menurut Puan Azian tadi mungkin lebih kepada pelajar yang lokal lah. Betul. Macam mana pula dengan pelajar antarabangsa kita? Untuk pelajar antarabangsa, dia orang perlu menyiapkan yang punya dokumen lah dan juga perlu mendapatkan pengesahan melalui EMGS. EMGS ni adalah Badan Pengurusan untuk Pelajar Antarabangsa di bawah KPT. So bila diorang dah siap, ada beberapa dokumen lah yang perlu diorang selesaikan dan diorang perlu menjalani buat swab test ataupun PCR ke sebelum 3 hari diorang nak bergerak pulang masuk ke Malaysia lah. So swab test dulu. So dan selepas tu di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menyediakan pusat kuarantin. Sebenarnya diorang pun tak boleh masuk terus. So bila sampai je di balai ketibaan di airport tu, diorang akan di kuarantin. Di kuarantin dulu. Itu pusat kuarantin tu bukan ditetapkan oleh IPT lah. Pusat kuarantin tu telah ditentukan di bawah NADMA. NADMA ni adalah agensi pengurusan bencana negara ataupun dikenali sebagai NADMA lah. So diorang akan ditempatkan di situ, di mana negara-negara luar ni dia akan ditempatkan di situ selama 10 hari. Okay, dan akan dibuat swab test yang kedua. Kalau tak ada gejala, tak ada apa, maksudnya clear lah, clean semuanya, baru dibenarkan untuk pulang. Dan proses pulang tu akan pihak IPT kita yang akan pergi mengambil diorang di tempat di pusat kuarantin tu nantilah. Maksudnya pihak JUC yang akan menjemput mereka kembali. Ya betul, ya betul, di pusat kuarantin dan baru boleh masuk ke kampus kita. Macam itulah. Jadi untuk pelajar GUC khususnya lokal ataupun antarabangsa, anda kena tahan dululah. Maksudnya saya mungkin kita faham lah ada orang macam terasa semangat kan nak masuk kampus balik, tapi sabar dulu, tahan dulu. Okey, kita selesaikan apa yang patut, baru boleh anda kembali semula ke kampus, jumpa dengan pensyarah, dengan kawan-kawan. Tetapi harus diingat mengikut SOP yang telah ditetapkan. Anda bergaul tu lah. Okey. Jadi kalau permulaan tadi saya ada nyatakanlah bahawa GUC telah menjalankan blended learning ni sejak tahun 2016. Okey, tetapi kesan daripada pandemik COVID-19 ni pergerakan kita agak terbatas. Kaedah pembelajaran juga mungkinlah sedikit terbatas lah. Okey, jadi kalau Prof Isma sendiri boleh terangkan atau kongsikan sedikit macam mana dengan corak pembelajaran sekarang? Adakah dia tu 100% online ataupun masih lagi blended learning ke macam mana? Okey. Kalau ikutkan sebenarnya GUC masih meneruskan pembelajaran secara online lah, secara atas talian sebenarnya. So sebenarnya ini adalah semester ketiga kita. Maksudnya 3 kali semester dah yang kita jalankan pembelajaran secara online dan juga blended learning untuk golongan pelajar yang berkeperluan tadi, yang macam ada kelas praktikal, ada kelas lab yang memerlukan diorang datang. Sebelum ni pun pernah ada yang dikeluarkan SOP yang membenarkan diorang untuk balik jika berkeperluan. Okey, so jadinya dekat sini macam mana tu? Bila dah 1 Mac nanti, so sekarang ni kita stay dengan sesi pembelajaran secara online dan juga ni. Bila dah 1 Mac nanti ada student yang dah balik semula, so kita akan teruskan sesi pembelajaran tu secara blended learning lah. Dan still juga untuk sesetengah subjek yang kata tidak perlukan praktikal ataupun amali ataupun studio, student perlu meneruskan pengajian menggunakan pembelajaran di atas talian tadi. Still juga meneruskan pengajian secara online. Mungkin
di hostel, walaupun dia dah balik tapi still belajar di hostel ataupun boleh menggunakan fasiliti yang GUC sediakan sebenarnya untuk mengikuti sesi pembelajaran itulah. So sebabnya yang dibenarkan hanyalah untuk praktikal, amali, penggunaan lab macam tu sahaja kan. Okay, so saya nak ingatkan jugalah dekat sini selepas 1 Mac nanti bila kita dah benarkan student untuk balik semula and masuk ke college, boleh meneruskan pembelajaran untuk 6 kategori tadi tu. Okay, so kena sentiasa ingat untuk ikut SOP yang kita dah tetapkan sebab setiap lab ataupun kelas amali yang kita gunakan tu memang dia ada SOP dia sendiri. Kita tak boleh main masuk macam yang sebelum ni. So kita kan ada tetapkan penjarakan sosial apa semua, pakai mask, yang apa semua tu. And then satu lagi kita juga akan pastikan semua bilik ataupun kelas yang digunakan tu untuk praktikal amali semua disanitize lah selepas sesi pembelajaran tamat untuk setiap hari itulah. Maksudnya setiap kali kelas, setiap kali itulah kita akan sanitasi Ya, betul. Jadi mereka ni macam kurang risau sikit lah, kita pun senang. Tapi yang penting tu kena ikut SOP. Maksudnya kena bekerjasama juga lah, pelajar kena ikut SOP, pensyarah pun kena, semua orang pun kena ikut SOP lah. Bila dah kembali semula ke kampus, maksudnya kita punya mindset ni satu je. Walaupun kita nak meneruskan pembelajaran, nak meneruskan perjuangan kita, tetapi harus diingat kesihatan adalah yang utama. Jadi untuk mengelakkan sebarang benda yang ataupun perkara yang terjadi, haruslah mengikut SOP yang telah disediakan. Okay? Jadi jika boleh kita kaitkan sedikit dengan situasi PKP fasa pertama dahulu, sudah pasti situasinya agak berbezalah sikit dengan PKP fasa kedua ni kan. Jadi bagaimana suasana pembelajaran online suatu pandemik ni? Kalau boleh kita kaitkan sedikit dengan keadaan yang sebelum pandemik, semasa dan juga mungkin kita ada perancangan akan datang ke? Macam mana kalau menurut pihak hal ehwal akademik? Okey, dari sudut akademik sebenarnya sebelum berlakunya COVID-19 ni sebenarnya pembelajaran kita memang orang kata 90% ke atas memang menggunakan kelas secara bersemuka. Okey. So kecuali untuk program-program kita yang dibenarkan dijalankan secara ODL. So kalau untuk makluman semualah yang ada kat sini kan, kita ada 4 program yang kita memang dah dibenarkan dijalankan secara online distance learning. Maksudnya memang menggunakan medium online untuk sepenuhnya untuk program 4 tadi ni. So bila saya ingat lagi macam bulan 3 yang hari tu yang kita start kena PKP 1 tu kan. Okay, so masa tu memang kata kita tengah dalam SEM. Tengah jalan SEM kalau tak silap saya. So memang pihak pengurusan memang mengambil langkah yang kena ambil langkah cepat. Macam mana kita nak uruskan pelajar kita sebab kita tak naklah nanti dia macam tertinggal ataupun terpaksa tutup dulu ke macam tak boleh nak meneruskan pengajian apa semua kan. Tapi sebenarnya penyelamat kita ni saya nak cakap sini, penyelamat kita ni adalah program ODL ni sebenarnya. Dia bukan budak ambil program ni, bukan. Tapi bila sesuatu institusi nak apply program ODL ni, salah satu syarat dia adalah perlu ada platform khas untuk pengurusan pembelajaran pelajar. Jadi itu tadi yang saya cakap ada GeoLMS tadi. So kita ambil GeoLMS tu, jadikan dia sebagai platform untuk bantu program-program lain ni yang tengah berjalan sesi tu untuk kita gunakan sebagai medium untuk meneruskan sesi pembelajaran tanpa perlu kita tunda pembelajaran apa semua, ikut sesi akademik macam biasa. So alhamdulillah juga kat sini saya memang berterima kasih sangat dengan semua pensyarah kita sebab memang dia orang memberikan kerjasama yang kata yang sepenuhnya lah dekat kita untuk menyediakan platform ni. Maksudnya sama-sama upload semua nota dalam LMS, enroll student semua and make sure sesi pembelajaran dapat dijalankan seperti biasa mengikut kalender akademik. Itu masa yang PKP 1 punya kita punya pengalaman kita lah. So, macam saya cakap tadi tak ada orang pun nak tahu benda ni nak jadi kan. Okay, so sebenarnya saya berterima kasih juga dengan pihak pengurusan sebab banyak bagi latihan, workshop dekat pensyarah untuk menggunakan sistem ni. Walaupun kata bukan untuk pensyarah yang mengajar program ODL sahaja, tapi kita libatkan semua.
So dengan pengetahuan yang diorang ada, dengan orang kata kreativiti yang diorang ada, so diorang boleh cepatkan proses untuk kita make sure kelas tu boleh jalan. So dekat sini saya nak cakap jugalah, maksudnya peperiksaan. Sesi peperiksaan akhir juga. So sesi peperiksaan akhir pun kita jalankan melalui online dengan menggunakan platform GeoLMS tadi. Okey. So dekat situ sebenarnya macam dia adalah dia sistem yang memang orang kata baguslah bagi kita, bagi yang saya dengar daripada feedback student juga, sebab kita boleh jalankan sesi peperiksaan tu sama macam exam dekat ni, macam exam dekat day one exam. Maksudnya boleh dijalankan mengikut real time exam. Kalau kata exam tu pukul 9 sampai 11, 9-11 diorang kena jawab secara online tu. Soalan-soalan yang disediakan tu. Okay, so untuk memastikan sistem yang kita gunakan ni orang kata sesuai digunakan, so pihak HEA ada membuat feedback, maksudnya membuat form untuk student isi untuk kita dapatkan feedback. Apa orang kata pandangan student, ada masalah ke guna, apa isu-isu yang kita perlu tahu dan kita perlu perbaiki dari semasa ke semasa untuk orang kata sesuaikan dengan corak pembelajaran norma barulah. So sistem GeoLMS yang kita guna ni sebenarnya dah banyak kita upgrade. Kita upgrade dari semasa ke semasa untuk pastikan sesi pembelajaran tu boleh ditambah baik untuk bantu student lah. Okay. So daripada maklum balas yang kita terima daripada pihak pelajar dan juga pihak pensyarah tu sendiri, so orang kata berpandukan kepada kita punya fokus juga, GUC punya fokus selepas ni dalam plan strategik untuk 5 tahun ke depan, GUC akan di-upgrade sebagai universiti digital. So sebab itulah kita sentiasa orang kata cuba untuk meningkatkan tahap digitalisation dalam kita punya pembelajaran lah. Untuk tu. Semaksimal mungkin. Ya, itu maksudnya planning kita yang ke depan yang saya cakap tadi lah. Alright. Jadi pelajar kita pun seperti yang anda tahulah, yang Prof Ismail katakan tadi, kita ada GeoLMS. Jadi platform sudah pun tersedia, tinggal hanya anda perlu mengambil inisiatif untuk explore lagi. Untuk explore lagi apa yang ada dekat dalam tu, macam mana nak dapatkan bahan untuk anda belajar. Kalau tak tahu boleh tanya dalam group WhatsApp dan sebagainya. Okey. Jadi bagaimana pula dengan pihak hal ehwal pelajar? Kalau boleh kaitkan sikit dengan fasa pertama, fasa kedua. Okey, kalau kita tengok sebelum pandemik ni, dari segi kalau macam hal ehwal pelajar, kita banyak menguruskan aktiviti pelajar lah. Okay. So sewaktu pandemik tak ada masalah kita nak buat aktiviti, nak berkumpul, tak ada penjarakan sosial ke apa ke, kita tak fikirlah gitu kan. So bila terjadinya orang kata COVID-19 punya suatu COVID-19 ni, dan suatu tempoh PKP yang pertama lagi tahun lepas sampailah ke sekarang ni, itu antara cabaran besar jugalah sebenarnya. Orang kata semua terkesan lah, termasuk jugalah dengan kita punya akademik punya industri ni. Okay. So kalau dari segi hal ehwal pelajar, cabaran dia adalah untuk kita engage dengan student ni. Sometimes kadang-kadang kalau kita buat event ataupun kita buat aktiviti, kita boleh tengok kan, boleh tengok face to face. Tapi bila dah terjadinya pandemik ni, so kita pun terpaksa akurlah dengan SOP yang telah ditetapkan. Kita tidak dibenarkan untuk tak dibenarkan sama sekali untuk buat gathering secara ramai lah kan, secara ramai. Nak buat aktiviti berkumpulan pun tidak dibenarkan. So jadi kita kena bertukar kepada di atas talian lah, aktiviti di atas talian. So daripada yang PKP yang pertama tu, sebenarnya banyak yang kita develop lah dari segi modul-modul yang sesuai untuk kita jalankan secara atas talian. Walaupun agak sukar kadang-kadang bila kita buat event ataupun kita buat seminar, kadang-kadang macam kita bercakap seorang-seorang. Sebabnya yang pelajar semua dia off kamera kan. So jadi kita rasa macam bercakap seorang. Tapi itulah ya cabaran yang terpaksa kita terima. Inilah new normal kita, dan semua kena membiasakan diri. Dan alhamdulillah untuk yang PKP kedua ni, kita berjaya kata menguruskan aktiviti juga dengan student untuk
kita ada bonding dengan diorang supaya tak adalah macam dia lost langsung. Ataupun kita juga sebagai satu Hari Raya Pelajar sebagai satu orang kata support system kepada bahagian akademik. Macam kita sedia maklum, kadang-kadang student ni bila dia di rumah, kadang bila dia nak nak belajar secara online ni, dia tahap tekanan dia tu agak tinggi kan, adik kacau kan, bising kan, dan susah lagi nak dapat wifi apa semua. So jadinya salah satu program yang kita telah pun buat di bawah Hari Raya Pelajar ialah pengurusan stres, macam soft skill punya enrichment soft skill punya program, dan kita ada juga buat pertandingan e-sport. Dah tak boleh nak main bola kat luar, contohnya lah kan. So kita buat e-sport, so kita ada buat PUBG tournament. So yang tu memang feedbacknya agak kita terima tu memang agak macam kita rasa macam feedback positif sangat. Rasa macam bila kita announce je kita nak buat PUBG tournament tu, memang semua pun bagi respon nak join apa semua kan. So kita boleh rasalah dia orang punya stres juga sebenarnya bila dah belajar kan, dah ikut jadual kelas apa semua. So HEP Hari Raya Pelajar ni adalah sebagai satu bahagian pengurusan pelajar yang perlu untuk hilangkan sikit, ada sikit sisi seronok tu, walaupun secara online. Itulah sikit sebanyak. Jadi kalau macam mungkin boleh elaborate sikit lah. Maksudnya antara aktiviti yang dijalankan selain daripada e-sport, macam seminar, apa lagi aktiviti online? Contohnya macam selain daripada mungkin pihak Hari Raya Pelajar ni, ada ke yang bagi pensyarah pula yang adakan aktiviti dengan para pelajar ke, ataupun macam mana? Ada kita untuk semester ni sebenarnya kita dapat juga maklum-malas daripada para pensyarah juga, sebab sebelum ni kita ada buat sesi kaunseling bersama dengan student, bersama dengan pelajar secara atas talian. Ada juga maklum-malas yang kita dapat daripada fakulti-fakulti yang mohon pada Hari Raya Pelajar boleh buat pula sesi kaunseling ke, ataupun boleh buat event dengan pensyarah tetapi secara atas talian. So kita sekarang tengah mempersiapkan modul yang sesuai lah untuk pensyarah juga, sebab kita pun tak nak pula nanti pensyarah kita stres. Maksudnya untuk dua-dua. Ya, untuk dua-dua. So kita tengok kesesuaian untuk pelajar, aktiviti untuk pelajar dan juga aktiviti untuk kita bagi sokongan kepada para pensyarah pula lah. Maksudnya pihak Hari Raya Pelajar ni menyediakan modul-modul tu semua sesuai dengan keadaan norma baru sekarang, dan juga lebih sikit ke arah maksudnya penjagaan dari segi kesihatan mental. Sebab sekarang macam Puan yang Prof dengan Puan tadi kongsikan, kita dalam keadaan pandemik sekarang ni ramai orang yang terkesan, dan juga sedikit sebanyak dia macam efek sikit lah kita punya kesihatan mental. Jadi itulah sikit soalan-soalan yang dapat dikemukakan dan dikongsikan bersama dengan anda. Jadi seterusnya saya dapat makluman yang kita ni ada ada seseorang yang tak asing lagi dengan Jurumatika University College. Kita ada pelajar dari Ijazah Sarjana Muda Sains Farmakologi. Kita ada saudara Navin kalau tak silap saya. Saudara Navin ada ke sekarang? Ya, ada. Sekejap Hai saudara Navin. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang dekat mana ni? Saya duduk di rumah, Kuala Selangor. Oh, dekat Kuala Selangor. Keadaan macam mana? Sihat Sihat. Keluarga pun sihat? Semua okey so far. Semua okey Jadi Navin, kalau boleh nak tanya sikit lah, macam mana pengalaman awak tentang hybrid learning ataupun macam pembelajaran awak lah sepanjang PKP fasa 1 dengan fasa 2 sekarang? Pengalaman saya so far nak kata baik jugalah. Sebab
ramai yang macam menghadapi masalah, ada internet problem. Tapi for me so far okay lah, wifi semua okay. Tapi selalunya masalahnya internet je lah kalau online learning ni. Lain daripada tu, Ah, family semua biasanya let's say kadang-kadang ada orang yang kacau, macam adik ke, ada yang macam umur dia orang baru 6-7 tahun, macam tu semua ada jugalah. Tapi for me so far tak ada apa-apa. Tapi yang tu boleh handle lagi lah so far. boleh handle lagi Okey. Jadi bila dah Kementerian Pengajian kan dah mengumumkan lah, maksudnya dah boleh para pelajar tu boleh pulang ke kampus. So apa perasaan Navin sendiri? Saya memang berasa gembira lah, excited jugalah nak balik ke kampus. Okey. Belajar depan pensyarah tu saya rasa macam lebih berfokus, macam lebih macam lebih baik lah saya rasa. Saya dapat semua yang mereka ajar. Tak ada apa-apa masalah lah macam sangkut internet ke apa ke. Tak perlu risau semua dalam online ni lah. Yes, betul. Okey. Ada tak maksudnya macam perasaan yang tak sabar selain daripada pensyarah, tak sabar tak nak jumpa kawan-kawan ke? Ada jugalah. Memang nak jumpa. It's a different feel tau, sebab belajar dengan kawan-kawan semua sekali dekat sana. Sebab belajar dekat online memang boleh macam ada jugalah kebaikan dia. Macam let's say macam saya setiap hari macam travel dari rumah saya ke universiti, memang saya kena macam spend money untuk transportation saya. Lepas tu pergi sana untuk makanan and all that. Tapi kalau online memang saya save banyak benda lah. Tapi belajar depan lecturer tu lebih baik saya rasa. Maksudnya memberikan awak lebih fokus lah apa yang lecturer tu ajar, lecturer tu demonstrasikan sesuatu Betul. Okey. Jadi ada tak apa-apa bila dah dapat tahu boleh pulang semula ke kampus, ada tak apa-apa tindakan ataupun orang kata extra care lah untuk diri sendiri yang Navin nak buat bila boleh datang ke GUC? Extra care, okay. Sebelum ni pun masa PKPP dulu, pelajar dibenarkan balik ke kampus, lepas tu boleh pergi ke college untuk menghadiri kelas kan. Masa tu pun saya memang macam sentiasa jaga diri saya lah, pakai mask. Walaupun duduk dalam satu kelas, penjarakan sosial tu memang ada lah antara setiap student tu. Lepas tu sentiasa pakai hand sanitizer, setiap kali pergi mana-mana lah. Pergi lepas makan pun cuci tangan bersih-bersih. Lepas tu sebelum masuk ke kelas memang pakai hand sanitizer. Memang always take care lah. So saya rasa memang lepas ni pun saya akan follow benda yang sama lah. Okey. Bermaksud nanti bila Navin masuk ke kampus nanti, selain daripada jaga diri, jangan lupa ingatkan juga mungkinlah kita kadang-kadang tak maksudnya macam kadang-kadang kita tak teringat. Mungkin Navin sendiri pun boleh maksudnya jadi orang yang mengingatkan kawan-kawan supaya jaga kita punya jarak fizikal, jaga SOP, sentiasa jaga kebersihan diri. Betul. Sebab bagi saya macam kalau kita dah jaga diri kita, memang semua orang akan healthy lah. Memang mereka semua akan sihat lah. Betul. Yang penting tu kerjasama je kan antara kita kan. Okey. Betul. Jadi macam mana pula dengan reaksi ibu bapa Navin sendiri bila dah dapat tahu boleh masuk ke kampus? Diorang rasa risau ke, rasa memang tak bagi nak masuk ke, macam mana? Okay, bagi parents saya sendiri, mereka risau tu memang ada, tapi mereka lebih pentingkan pendidikan saya jugalah. Kalau pergi belajar dekat kampus tu, memang mereka dah boleh tahulah saya akan macam perform lagi bagus. Kalau duduk dekat rumah memang safe, tapi academic wise memang ada problem lah bagi saya. Macam benda tu macam tak efektif sangat bagi saya. So mereka tu memang risau tu ada, tapi memang mereka percayalah dekat saya. Sebab setiap hari saya macam jaga diri, macam saya follow SOP semua tu.
Sebab saya pun risau juga sebab mereka tu semua dah tua kan. Not only saya saja. Okay. So Naveen, kita tak nak ambil masa Naveen lama sangat. Jadi ada tak apa-apa pesanan lah sedikit kepada para pensyarah ataupun kawan-kawan yang Naveen nak jumpa nanti ni? Apa-apa pesanan? Jaga dirilah semua. Itu je lah saya nak cakap sebab sebelum ni pun saya rasa memang Kolej Geomatika ni memang follow semua SOP. Macam saya pergi tu semua benda mereka dah sediakan lah, macam tempat check benda yang device yang check suhu tu. Lepas tu dekat semua tempat, dekat lift, semua dah complete dah. So saya rasa macam dari pihak kolej mereka dah sediakan semua benda. So kita student, lepas tu lecturer semua tu kena patuhi SOP yang ditetapkan lah. Just follow je lah semua benda tu. Saya rasa everything will be alright lah. Okay. Terima kasih Naveen sebab sudi luangkan sedikit masa awal untuk sesi FB Live kita pada pagi ni. So diharap bila Naveen dengan kawan-kawan dah pulang ke kampus nanti boleh terus patuh dengan SOP sambil-sambil teruskan sesi pembelajaran dengan pensyarah lah. Dan nanti kalau ada masa kita boleh jumpa. Mana tahu? Ya, betul. Terima kasih. Okay, alright Naveen, so jaga diri elok-elok, tak lama lagi nanti dah boleh pulang ke kampus. So nanti sediakanlah apa yang patut untuk pembelajaran Sure. Okay, terima kasih. Okay, sama-sama. Bye Naveen, jaga diri. Bye Naveen. Okay, itulah dia sedikit kata macam pengenalan ataupun perbincangan lah, pengalaman dengan kita punya pelajar yang merupakan semester 5 kalau tak silap saya dalam ijazah sarjana muda sains farmakologi lagi dan dia sendiri pun dah share ataupun kongsikan dengan kita yang dia pun tak sabar-sabar nak balik. Tinggal tunggu buka je memang dah tak sabar dah. Sebab dia kata tadi walaupun pembelajaran online tu memang mudah, tetapi bagi dia ialah sebab memerlukan praktikal kan. Jadi dia lagi suka tengok pensyarah dia cakap agaknya kan. Okay. Jadi sekarang apa kata kita teruskan pula dengan soalan daripada penonton. Tetapi sebelum tu suka untuk saya ingatkan, jangan lupa kepada anda yang menonton, teruskan klik button follow, like dan share kita di laman social media, Facebook, Instagram, Twitter, kita ada YouTube, LinkedIn, TikTok. Bolehlah follow kita kat situ. Dan kalaulah anda ada sebarang soalan berkaitan dengan GUC ni macam mana nak tengok kan, GUC ni macam mana, kos apa yang ditawarkan, dari segi biayanya tu berapa jumlahnya. Jadi anda boleh pergi ke website kita di www.geomatika.edu.my ataupun anda boleh join kita punya Telegram channel iaitu Geomatika UC. Jadi kita punya pegawai pendidikan di sana akan membantu anda lah, akan menghubungi anda dengan kadar segera. Jadi soalan untuk soalan daripada penonton Okay, kita dah ada ke soalan daripada penonton? Dah ada Okay. Sekejap, saya tengok dulu. Geomatika was established in 2004 by the name Geomatika College of Technology. We are moving forward in recruiting international students and later changed our name to Geomatika College International up until we were upgraded to University College status in 2014. Being upgraded at University College status, we are moving forward in offering higher levels of academic programs such as degree and postgraduate courses. All programs are adhered to the audit control quality by the Malaysia Qualification Agency or MQA.
We also achieved the ISO standard recognition for technical programs delivery to ensure its delivery quality is being maintained. Our aim is to produce future graduates that are competent in the industries and being the top choice among the industry players. We are a high-performance company under the Traju and been awarded in 2 consecutive years as Best Top 15 Enterprises in Malaysia. I can say we have a bright company prospect and outstanding total team achievement. Semasa saya berada di Geomatica University College, banyak membantu saya untuk siapkan dan membuatkan saya untuk senang bersedia untuk menyembahkan segala idea dan juga hasil kerja saya. Pensyarah Geomatica University College akan banyak membantu. Diorang semua sangat berpengalaman dan diorang tahu macam mana nak menarik minat pelajar untuk minat dalam bidang yang kita pelajari. Pembelajaran yang saya belajar di Geomatica ni bukan sahaja untuk di satu bidang saja. So saya berpeluang untuk mencuba bidang lain. Now our students consist of more than 27 nationalities, giving the global experience and exposure. We want to make the investment of our students worthwhile with us. Come and join Geomatica University College for a brighter future. Okey, itu sedikit klip video lah mengenai GUC. Seperti yang saya katakan tadi, kalau ada apa-apa soalan bolehlah tinggalkan di ruangan komen dan pegawai pendidikan kami akan terus menghubungi anda dengan segeralah. Okey, jadi kita tak nak buang masa. Okey, kita dah pun ada soalan daripada kita punya penonton lah. Okey, daripada Fazira Yusof. Okey. Dia cakap, saya ni ibu tunggal, anak pun seorang je. Nak tanya kepada panel sikit, sebagai seorang ibu, kerisauan tu tinggi nak lepaskan anak masuk belajar, tambah-tambah dengan keadaan pandemik sekarang. Kejap okey, kejap tak. Universiti GUC lah, ada tak apa-apa tindakan dalam hal ni? Kalau boleh kita tanyakan kepada Puan Yan lah, Puan Azian lah. Okey, untuk menjawab pada soalan Puan Fazirah tadi Okey. Terima kasih Puan Fazirah atas soalan yang diberikan. Okey. Memang sebagai ibu kita risau, kita nak lepaskan anak kita kan. Sebabnya dia dah macam cuti lama. Dia dah macam tu lah, dia rasa dah macam dah lama dah anak dengan ibu bapa semua kan. So jadi bila nak lepaskan balik tu dia jadi macam rasa nak berpisah macam awal-awal kita masuk universiti dulu. Mungkin Puan Fazirah rasa macam tu. So tapi memang saya boleh akuilah sebenarnya memang macam sebelum ini saya cakap memang di hal ehwal pelajar kita memang terima banyak feedback daripada ibu bapa yang menyatakan kerisauan bila kampus dah boleh buka semula and then nak lepaskan anak tu dia macam agak berat sikit. Tetapi macam tadi yang kita bincangkan, sebenarnya di Geomatica University College kita telah pun menyediakan plan tindakan kita. Plan tindakan ni maksudnya dari segi kemasukan pelajar secara berperingkat dan kita juga mengamalkan SOP di dalam kelas apa semua dan macam yang tadi kita dah cakap daripada 6 kategori ni and then akan kita kenal pasti akan melalui tempoh pengasingan selama 10 hari. Dalam masa tempoh 10 hari tu pula kita akan sentiasa memantau kesihatan para pelajar di tempat pengasingan ni secara berkala lah. Kita akan setiap hari kita akan monitor maksudnya warden kita yang telah ditugaskan akan memastikan tahap kesihatan pelajar ni adakah okey ataupun tak okey, dan kepada ibu bapa jangan bimbang lah, sebabnya insyaAllah di bahagian hal ehwal pelajar kita akan menjaga macam pelajar-pelajar ni punya kebajikan dia apa semualah macam tu. Okey, jadi bagaimana pula seterusnya daripada Amir Irfan. Okey, kalau saya ada exam, macam mana pula pengendalian exam tu, online ataupun face to face kalau menurut seperti yang kita maklumkan sebelum ni,
selagi kita dalam tempoh yang pandemik ni yang kita juga kata perlu buat pembelajaran secara atas talian ataupun hybrid, kita memang akan buat exam secara atas talian lah dengan menggunakan sistem ULMS yang kita cakap tadi. Dan mungkin ada penambahbaikan sikit lah yang kita akan buat dari semasa ke semasa untuk orang kata pastikan orang kata sesi peperiksaan tu berjalan seperti biasa. Tak kisahlah dengan online ke ataupun secara bersemuka seperti sebelum ni. So macam tak ada perbezaan. Sama. Kalau kata exam hari tu memang kita akan cuba untuk jalankan exam tu buat seperti biasa, guna real time exam sama je. And then kalau untuk exam yang melibatkan praktikal sahaja yang mungkin kita akan buat dekat dia punya lab ke yang memerlukan lab kan. Dia exam yang tu boleh bersemuka. Tak ada masalah. Okey. Jadi seterusnya daripada soalan daripada Haliza Jaafar, saya baru je daftar pengambilan baru di bawah program CJ Kemahiran Malaysia iaitu SKM. Bila agaknya saya ni boleh masuk ke kampus? Kalau boleh tanya pada ni lah Puan Azian. Okey, untuk pelajar di bawah di bawah kendalian Jabatan Pembangunan Kemahiran SKM ni sebenarnya kemasukan yang dibenarkan setakat ni lah. Yang dibenarkan hanya yang akan mengambil peperiksaan ataupun penilaian luaran PPL lah. Yang mana itu sahaja yang dibenarkan dahulu, yang maksudnya yang dah habis diorang punya pembelajaran selama setahun mengikut diorang punya tahap tu, itu sahaja yang dibenarkan buat ketika ini, buat masa ni. Kita masih lagi menunggu kebenaran daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK untuk mengeluarkan notis ataupun memo kebenaran lah bagi pelajar-pelajar yang baru sahaja mendaftar ni. Buat ketika ini hanya pelajar yang akan mengambil peperiksaan PPL sahaja yang dibenarkan. Okey, jadi untuk yang pelajar pengambilan baru ni nanti dululah. Nanti dulu boleh teruskan secara online lagi lah buat masa ni. Okey, so mungkin diorang ni rasa ialah sebab diorang baru nak nak sambung, mungkin diorang tu rasa macam berkobar-kobar sikit semangat dia. Ya, betul. Okey. Sebab kita sedia maklum sebenarnya yang CJ Kemahiran Malaysia ni 70% sebenarnya dia adalah hands on. So jadinya tapi kita sedia maklum lah dengan SOP yang ditetapkan. Kita masih lagi menunggu daripada JPK punya kebenaran. Okey. Jadi soalan seterusnya daripada saudari Laila Subra. Bagaimana dengan pelajar yang berasal dari Sabah dan Sarawak ya Puan? Kalau boleh Puan Azian lagi lah terangkan mungkin bagi pencerahan sikit. Untuk yang Sabah Sarawak ni sebenarnya jika dia berada di dalam 6 kategori pelajar yang kita sebutkan tadi, dia boleh pulang semula ke kampus, tetapi sebelum dia bergerak, maksudnya sebelum dia bertolak masuk ke Semenanjung, so dia perlu menjalani swab test lah 3 hari sebelum dia boleh masuk ke sini. Dan selepas itu dia akan tertakluk kepada universiti punya kita punya SOP lah, di mana dia akan diasingkan juga. Tetapi untuk kemasukan pelajar daripada Sabah atau Sarawak ni, dia bergantung kepada, kita kena pasti dulu adakah dia berkeperluan untuk 6 kategori pelajar ni. Sebabnya kita juga menyambut hasrat sebenarnya daripada KPT sebenarnya yang jika boleh kita adakan, macam kita boleh adjust kita punya time tu, kalau dia maksudnya tidak berkeperluan untuk pulang, so maksudnya kita boleh meneruskan secara online. Maksudnya lebih baik kita meneruskan secara online sebab sebenarnya kalau pergerakan masuk daripada pelajar Sabah ni ataupun Sarawak ni, dia orang kata kos swab tu sebenarnya ditanggung oleh KKM. So kita pun faham dengan kos yang perlu ditanggung dengan semua bila IPT dan semua IPTS bergerak pulang ke Semenanjung ataupun Semenanjung nak ke Sabah ataupun Sarawak. Kita kena tengok balik
6 kategori pelajar ni lagi lah. Okey. Diharapkan itu dapat clearkan sikit lah apa yang tersirat kan, apa yang maksudnya macam soalan-soalan tadi tu. Okey, so seterusnya daripada Nur Syafiqah, dia tanya macam mana dengan kemasukan pelajar yang nak pergi ke latihan industri? Kalau boleh Prof Isma kongsikan. Okay, so untuk latihan industri ni memang kita maklum lah, memang ada sedikit isu sikit lah untuk penempatan tempat untuk jalani latihan industri. Sebab kita memang maklum mungkin juga tempat industri yang student minta tu dia pun sendiri tengah orang kata dalam tempoh pandemik ni mungkin tengah nak orang kata betulkan dia punya ekonomi dulu dekat tempat dia, mungkin orang kata tak membolehkan diorang ataupun pihak industri untuk menerima pelajar. Tapi apa yang GUC buat sekarang adalah mengikut saranan daripada pihak Kementerian Pendidikan dan juga daripada MQA, iaitu kita bagi alternatif lain untuk menggantikan sesi latihan industri tu tadi. Janji dia punya hasil pembelajaran tu yang perlu pelajar dapat tu adalah sama. Mengikut dia punya silibus lah yang kita dah tetapkan hasil pembelajaran apa yang diorang kena dapat daripada industri. So dekat sini ada alternatif tu, antaranya adalah seperti industrial based learning, based project, problem based project yang diorang boleh tukar ataupun dengan research project. Okay, so yang kat sini macam yang saya cakap tadi, apa yang dipentingkan oleh pihak MQA terutamanya adalah hasil pembelajaran tu. So kita sebenarnya boleh arrangekan student untuk buat projek yang berkait dengan industri, tapi tak memerlukan pelajar tu pergi ke tempat industri tu. Just buat projek di rumah ke, mungkin dia buat ambil projek apa-apa, involve sekali, tapi tak memerlukan dia fizikal pergi ke industri tu. Hanya join project dengan diorang je lah. Macam tu. So ada juga untuk sesetengah program yang mengikut standard program diorang daripada MQA yang saya terima. Ada beberapa program ni yang menitik beratkan soal pengurusan amali dan juga praktikal. Praktikal ataupun praktikum. Ada sesetengah. So dia dah bagi guideline, so kita kena follow lah kalau kita ada program-program yang dinyatakan tu. Antaranya yang kalau seingat saya terutamanya untuk program diploma pendidikan awal kanak-kanak. So diorang memang ada bagi garis panduan kepada PPT untuk ikut. Apa cara lain yang kita boleh gantikan sekiranya tak boleh jalankan latihan industri yang tu. So pihak akademik sendiri dengan pihak HEPA juga orang cakap adalah maksudnya HEPA banyak buat aktiviti kan dengan student. So kita mungkin akan selitkan juga aktiviti untuk kita bagi pendedahan kepada pelajar-pelajar yang akan menjalani latihan industri ni, apa persediaan diorang. Maksudnya dari segi persediaan untuk ke arah kerjaya diorang. Macam tu. So itu salah satu cara jugalah untuk kita bantu nak fulfillkan diorang punya hasil pembelajaran tu. At least diorang adalah experience sikit kan dengan industri macam mana apa semua yang tu. Sebab kadang-kadang maksudnya situasi ni pun macam membimbangkan jugalah lagi-lagi kepada fresh graduate ataupun orang yang dah pelajar yang dah semester akhir kan. Diorang ni risau macam mana nasib diorang kan, diorang kerja dapat ke tak dapat ke. Jadi mungkin ini adalah macam salah satu cara yang boleh membantu mereka lah. Okay, tak perlu pergi ke latihan industri yang maksudnya yang di tempat latihan industri tu, tetapi boleh ongoing research kan. Betul. Project. Okay, jadi seterusnya daripada Muhammad Yusof, kata kat sini, okay, saya dah habis semester, tunggu konvo je. Tapi waktu sekarang boleh ke buat konvo? Kalau tak boleh, saya ingin nak nikah dulu. Okay. Sebab bajet untuk konvo dah tarik ke duit hantaran pula. Okay, so tahun ni beraya dengan isteri dapat, okay. Jadi kita boleh lah, maksudnya macam daripada Puan Azia sendiri lah, boleh ke buat, maksudnya macam mana konvo tu nak handle? Okay, sebenarnya kita boleh buat konvo, tapi secara virtual lah. Cuma setakat ni memang semua sedia maklum, kita belum dibenarkan lagi lah untuk tempoh ni. Kita pun tak tahu bila apa orang kata dibenarkan, kebenaran ni boleh nak buat konvo ke macam mana ke kan, sebab benda ni tak boleh, very uncertain lah, kita tak boleh nak jangka kan. So tapi buat ketika ini
kita memang tak dibenarkan lah lagi untuk buat combo secara fizikal. Tetapi sebenarnya dia memang ada di dalam perancangan hal ehwal pelajar sendiri. Jika masalah benda ni still berlarutan, mungkin kita akan tukarlah kita punya combo ceremony kita kepada virtual convocation. So tak ada masalah, insyaAllah kepada tadi saudara Muhammad Yusof. Saudara Muhammad Yusof. InsyaAllah kita akan tengok perkembangan yang sekarang ni macam mana lah. Tinggal perlu kalau macam virtual convo tu maksudnya adalah pengalaman baru buat mereka yang akan datang ni nanti. Okey. Jadi soalan yang seterusnya ini dia macam dia berkait lah sebenarnya antara pihak akademik dan juga pihak hal ehwal pelajar. Jadi soalannya balik ke college ni wajib ke kalau pelajar tak dapat balik 1 Mac ni, adakah lecturer masih boleh buat online? Maksudnya macam mana kemasukan pelajar dan juga cara pembelajaran ni? Okay, so saya rasa sama juga macam yang kita dah jelaskan tadi. Maksudnya walaupun student dah dibenarkan balik 1 Mac nanti, tapi sesi pembelajaran kita still kekalkan orang kata hybrid, blended learning. Untuk sesetengah subjek yang memerlukan praktikal amali, yang tu kita benarkanlah untuk balik ke kampus dan buatlah dia punya hands on dia tu. Cuma kalau dia ada subjek lain yang melibatkan teori punya subjek, dia still akan ikut sesi pembelajaran secara atas talian juga. So itu dari segi pihak akademik lah. Macam mana pula kalau macam dengan kemasukan pelajar yang diorang ni tak dapat nak masuk ke? Kena masuk juga ke? Maksudnya pelajar ni dia bukan di dalam kategori 6 kategori ni lah. Katakan dia semua okey, dia tak ada masalah apa-apa pun. Tetapi dia nak masuk juga kan. So tak ada masalah. Dia boleh buat surat permohonan rasmi melalui dekan fakulti masing-masing lah untuk ni, dan nanti bahagian fakulti akan mengajukan kepada bahagian hal ehwal pelajar untuk menerima kemasukan pelajar ni. Walaupun dia bukan daripada 6 kategori yang dinyatakan, cuma dia kena buat surat permohonan dululah. Sama ada kita akan mengenal pasti sama ada apa dia punya daripada justifikasi dia itulah kita akan tengok dan kita akan nilai lah untuk dia masuk ataupun dia akan terus secara online ke macam mana. Okey. Jadi itulah dia sedikit sebanyak soalan-soalan yang kita terima daripada penonton yang menonton FB Live kita sekarang. Sebenarnya banyak tahu soalan yang kita dapat, tetapi kita tak dapat nak bacakan semua. Kita hanya pilih mana yang tertentu sajalah. Okey. Jadi sebenarnya banyak kaedah pelaksanaan yang dirangka dan dijalankan oleh para pensyarah di GUC bagi memastikan setiap pelajar mereka ni memahami ilmu yang diajar. Tak lupa juga kepada pihak pengurusan GUC yang menyediakan asrama, penginapan dan juga panduan SOP untuk para pelajar kita seperti mana yang disarankan oleh pihak MKN sendiri. So kita nak menghampiri ke penutup. Jadi sebelumlah kita nak tutup sesi FB Live kita ni, mungkin Prof Isma boleh kongsikan sedikit lah, maksudnya summary ataupun konklusi daripada FB Live kita pada hari ini. Okay, so dari sudut persediaan lah sekarang ni, so saya rasa alhamdulillah, saya rasa GUC sekarang ni memang orang kata dah bersedia dari setiap sudut untuk pastikan pembelajaran pelajar dijalankan. Kalau dari sudut akademik lah, kita akan pastikan sesi pembelajaran pelajar tu mengikut sesi akademik yang telah kita rancang. Okay, and then dengan bantuan daripada pihak Kementerian Pendidikan sendiri dengan pihak MQA yang selalu orang kata berkongsi garis panduan ataupun kepada IPT cara untuk menguruskan sesi pembelajaran dalam tempoh pandemik ni, banyak membantu kita untuk buat penambahbaikan dari semasa ke semasa macam tu. So manakala dari segi kemasukan pelajar, saya rasa pihak HEPA pun dah ikut saranan yang dah ditetapkan oleh pihak kementerian juga. Jadi kat sini saya nak pesanlah dekat student yang nak masuk nanti ni, macam saya cakap yang sebelum ni juga, sila patuhi SOP yang kita dah tetapkan, sebabnya kita nak sama-sama untuk pastikan rantaian COVID-19 ni dapat kita putuskan dan kita boleh
kembali semula. Seperti yang sebelum ni. Macam tu. Itu sajalah daripada saya. Okey, terima kasih. Kau macam daripada pihak Puan Nazian sendiri macam mana? Okey, untuk bahagian hal pelajar, kita orang kata dah bersiap sedia dengan kita punya plan tindakan bagi kemasukan pelajar ni yang akan pulang semula, insya-Allah masuk semula 1 Mac ni, dan juga kita mempersiapkan dari segi plan komunikasi jugalah sebenarnya supaya kita tak nak ada yang orang kata salah makluman atau salah maklumat kefahaman kan tentang macam mana boleh masuk ke macam mana ke. So kita di bahagian hal luar pelajar sentiasa kita terbuka kalau mana-mana ibu bapa ke ataupun para pelajar yang perlukan makluman ataupun maklumat yang lebih detail, lebih lanjut, boleh menghubungi, rasanya boleh tengok di Facebook ni, mungkin ada boleh tinggalkan pertanyaan lah. So kita insya-Allah kita akan orang kata bantu yang mana yang kita sebaik yang mungkin lah. Macam tu. Okey. Itulah dia sedikit kata-kata rumusan yang boleh Prof Isma dan juga Puan Nazian kongsikan. Jadi untuk saya sendiri sebagai moderator anda pada hari ini sangat teruja sebenarnya kerana dapat mendengar kupasan-kupasan yang kita boleh katakan dia ilmiah tetapi menariklah. Okey, seperti yang apa yang kita buat hari ini. Sebab apa? Jarang kita bawakan kepada anda panel-panel selain daripada para pensyarah. Tetapi hari ini seperti yang anda boleh lihat di kaca skrin anda sekarang ni, mereka berdua inilah adalah merupakan orang-orang kuat di sebalik GUC, Jumatika University College. Okey, baiklah tuan-puan dan penonton sekalian, kita dapat berkongsi banyak perkara yang penting, ada poin-poin boleh dikeluarkan dan digunakan untuk panduan masa akan datang, okey, yang telah pun disampaikan oleh para panel kita hari ini, iaitu Associate Prof Ismahani dan Ismah Hasimah dan juga Puan Norazian. Jadi suka untuk saya kongsikan sikit macam mana payah pun hidup kita ni sebenarnya, yang apa yang kita lalui pada hari ini, ia pasti mendatangkan manfaat untuk kita pada masa depan. Okey, yang penting hanyalah bekalan ilmu dan juga kita punya usaha sampai berjaya. Kerana apa? Pemuda pada hari ini merupakan harapan bangsa, manakala pemudi pula merupakan tiang negara. Jadi sekian saja temu janji kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Prof dan juga Puan kerana sudi meluangkan masa bersama-sama untuk FB Live kita. Mungkin nanti kita boleh jemput lagi. InsyaAllah. Tengok topik juga lah. Okey. Jadi kepada anda yang menonton sekarang ni, kampus dah nak buka. Jadi bersediakah anda? So sehingga berjumpa lagi di lain masa. Sekian saja daripada kami bertiga. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan bye. Bye.